Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, alhamdulillah kita telah masuk dalam kitab yang terakhir yang disebut dengan Kitabul Umuril Manhi Anha, iaitulah kitab pada menyatakan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut penterjemah kitab kita ni, sahabat saya ni Ustaz Tuan Sofwan ni, dia terjemah dan dia buat ringkas, ulasan ringkas. Kitab ini, kitab larangan ini mengandungi 297 hadis. 297 hadis dan beberapa ayat Quran yang telah dipilih oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya ini. Kita telah masuk kepada bab yang ke-254. Babu tahrimil ghibah wal amri bihifzil lisan. Bab pada menyatakan haramnya mengumpat dan suruhan menjaga lidah. Ya, dua tu ya. Haram mengumpat, jaga lidah supaya tidak berlaku umpat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpati sebahagian yang lain. Jangan kita duk main duk mengumpat orang itu, mengumpat orang ni. Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini dia panggil bandingan yang cukup menjijikkan. Kita bukan sakat makan daging orang mati. Allahu Akbar. Jadi Allah buat gambaran di sini supaya kita terasa sangat betapa kejinya perbuatan mengumpat ini dibanding dengan perbuatan yang cukup dahsyat. Maka sudah tentu kamu merasa jijik, merasa cemar, kotor benar bagi makan mayat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi hadis ini, ayat Quran ini sangat jelas kepada kita bahawa Allah SWT haramkan perbuatan mengumpat. Jadi apa definisi mengumpat akan disebut dalam hadis selepas daripada ini, dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sendiri menyebut tentang hadis ini. Ayat surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat yang kedua yang dipilih sebagai muqaddimah kepada bab ini iaitulah qala Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu tentangnya. Jadi para ulama mengatakan la taqfu di sini ai la taqul. Jangan kamu kata benda kamu tak tahu. La taqul, kata di Qatadah, wala taqfu ay la taqul ra'aitu wa lam tara. Mu jangan kata aku tengok. Oh, tadi saya tengok benda-benda ni. Kita tak tengok pun, kita dengar orang bagi tahu. Itu bohong nama dia. Tengok. Hari ni ramai orang nak menunjuk dia hebat, dia panggil tadlis. Dia cerita kepada orang seolah dia yang tengok. Lah. Kita kata orang tu beritahu kepada saya. Ini kita kata seolah-olah macam kita buat. Jangan. La taqfu, jangan kamu kata apa yang kamu tak tahu. Tak usah. Kita kata Allahu a'lam lebih baik daripada kita duk mengaku tahu benda yang kita tak tahu. Sesungguhnya pendengaran, basar, penglihatan, hati, semuanya itu akan disoal, dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan duk sedap hati kita. Semua kita buat ni
akan di soal di hadapan Allah Azza wa Jalla, dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita rasa lepas jawab, silalah. Tapi kalau rasa bahaya ni, kita kata benda yang kita tak tahu, kita duk cerita benda yang kita tak tengok, tapi duk sandak, jadi itu dipanggil. Tengok ulama-ulama tafsir ketika menghuraikan ayat ini mengatakan sedemikian, wa sami'tu wa lam tasma', mengata aku dengar, awak tak dengar pun, awak dengar orang bagi tahu. Ini semua ni dia kira penyakit-penyakit belakang. Surah Al-Isra ayat 36. Ayat yang ketiga daripada ayat ini, daripada mukaddimah ini, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang sentiasa hadir. Nama dia Raqib Atid. Satu malaikat ya, Raqib Atid. Kerja dia duk mengawasi apa yang kita buat. Jadi kalau kita sedar hak ni, surah Qaf ayat 18. Kalau kita sedar hak ni para jemaah sekalian, kita tak akan berani buat perkara-perkara yang memang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab mana kita nak berani kalau kita tahu, kalau kita sedar ianya di bawah kawalan. Tapi ya sedar kita mengumpat orang ni sebab apa? Sebab apa? Sebab kita tak sedar. Orang panggil khabar tak khabar. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata apa? I'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfaza lisanahu. Tengok tu muka surat 2. Berkata Imam An-Nawawi, ketahuilah sepatutnya setiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Kita ni lah, orang yang ada otak, ada akal, ini panggil mukallaf. Mesti menjaga lidahnya daripada bercakap melainkan percakapan yang boleh mendatangkan kebaikan. Kita fikir dulu, aku nak kata ni dia bawa kebaikan ke ataupun tak ada kebaikan. Jadi kata di para ulama, tanda kat situ, perkataan yang baik itu sama ada dia sendiri itu benda baik. Contohnya Quran sendiri itu baik, kita baca Quran, kita zikir, itu baik. Ataupun perkataan kita tu baik, nasihat kepada orang, cerita kepada orang yang menyukakan hati sahabat-sahabat kita dengar tu, oh sedap dengar cerita. Tapi jangan buat maksiat lah, jangan ngumpat lah, cerita betul, cerita hikayat dia panggil. Dan bila sesuatu percakapan itu adalah sama masalahnya di antara menuturkannya atau tidak, dua-dua perkataan ni orang panggil 50-50 lah, kebajikan dengan baik tak baik sama. Makanya lebih baik ialah tidak menuturkannya, tak usah cakap. Ini kerana percakapan yang harus kadang-kadang boleh membawa kepada yang haram atau makruh, dan ini biasa sahaja terjadi, dan yang selamanya tidak boleh dibanding dengan apa-apa pun. Wassalamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan itu tak ada nilai. Itu maksud dia. Keselamatan ni tak ada nilai. Jadi kalau kita nak selamat, diam. Cuma diam di sini setakat mana? Tengok dalam hadis yang pertama, hadis-hadis yang menyebut tentang menunjukkan haramnya mengumpat dan suruhan menjaga lidah ini. Kita tengok di sini. Hadis yang pertama ialah hadis yang nombor dia 1512. Hadis 1512. Kata di penterjemah ni, ini berdasarkan kepada naskah yang ditahqiq oleh Syekh Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, ulama-ulama Syam. Jadi nombor dia 1512. Tapi kalau tabak Darussalam ni 1511. Tak apalah, kita akan ikut nombor mengikut dalam buku yang ada di tangan kita ni, supaya tak celaru. Hadis yang pertama dalam bab ini, dalam bab larangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Berat ni ayat ni, hadis ni. Nabi letak kategori kita, man kana yu'minu billah, siapa dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, ni sifat dia. Apa sifat dia? Falyaqul khairat, hendaklah dia katakan kebaikan ataupun diam. Jadi kalau kita nak cakap, cakap yang baik. Jadi para ulama mengata di sini, hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa hadzal hadisu sarihun fi annahu yanbaghi alla yatakallam ila akhirih. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahawa sepatutnya janganlah seorang itu bercakap melainkan jika percakapan yang baik, iaitu percakapan yang boleh menimbulkan kemaslahatan, menimbulkan kebaikan. Jadi kita bercakap ni, kita beri maklumat kepada orang, ajar orang supaya buat baik, tegur orang, panggil bertegur siapa, apa khabar, lama tak jumpa, sihat molek, itu pun baik. Ataupun bahasa Arab kata yudardis, mana cerita-cerita yang tidak menyentuh hal peribadi orang, kita cerita apa. Dan jika syak seseorang, tengok ni, kalau dia syak, dia yakin, wa man syakka fi, jika syak, adakah percakapan yang ingin diucapkan itu baik atau tidak? Kita duk mikir, aku nak kata ni molek ke tak molek, kan? Maka janganlah dia cakap, stop, diam lebih baik. Sebab diam ni selamat tak selamat? Selamat. Malaikat pun tak tulis, tak kata apa, sebab kita diam. Tapi kalau kita bercakap, kena. Allahu Akbar. Jadi sebagaimana kita sebut tadi di awal, percakapan itu sendiri asalnya dia baik, tak ada masalah. Macam zikir, istighfar, nasihat, tazkirah, ini semua baik berlaku. Satu lagi, cakapan umum yang menyukakan hati orang Islam, baik. Hadis yang kedua dalam bab kita ni, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Qais. Kalau nak tulis nama, Abdullah bin Qais, nama dia Abu Musa. Abu Musa itu gelaran. Aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang muslim yang terbaik? Orang muslim yang terbaik siapa? Orang muslim itu baik belaka, tapi yang terbaik, afdal. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, siapa sahaja yang selamat orang-orang Islam yang lain daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita nak hari ni nak tengok orang muslim baik tak baik, lidah dia, tangan dia selamat tak selamat orang, mudah ke senang di zaman kita ini? Sangat mudah. Tengok dia tulis apa dekat Facebook dia tulis apa ke dalam alat-alat moden dia ni. Allahu Akbar. Hari ni cukup senang nak jadi manusia tak baik. Nak jadi manusia baik, sukar. Nak jadi manusia, nak badi manusia tak baik, mudah. Itu saya kata apa? Kita nak marah orang, kita tulis kat situ. Buat tuduhan palsu, sindir, semua tu termasuk benda-benda yang mudah. Orang panggil selamat daripada lidah dengan tangan. Tangan tak nanti pukul penampak tumbuk orang, tulis pun tangan. Maka pada jemaah sekalian, biarlah kita menjadi manusia yang baik, iaitulah kita selamatkan orang lain daripada angkara lidah kita dan angkara tangan kita. Pengajaran hadis menunjukkan larangan mengkhianati sama manusia, tak kira lah khianat itu dengan cara apa. Yang kedua, orang Islam yang baik terbaik ialah yang sedikit pun tidak menyakiti orang lain. Allahu Akbar.
Tak sedikit pun menyakiti orang lain. Yang kita hari ni sedikit orang lain tak disakiti. Terbalik pula ayat. Terbalik tak terbalik? Balik kita punya ayat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hadis yang ketiga, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah, muttafaqun alaih. Daripada Sahal bin Sa'ad katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang jamin kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua tulang gusinya, iaitulah lidahnya, dan apa yang ada di antara dua celah kakinya, iaitu kemaluannya, adman lahul jannah, Nabi kata aku jamin dia ni masuk syurga. Allahu Akbar. Siapa dia boleh kontrol, jaga lidah dia, tak cakap benda-benda yang tak baik, tak maki orang, tak mengumpat orang, tak mencarut, dan dua kemaluan dia, jaga di antara dua kaki dia, itulah kemaluan dia, tak berzina. Jadi para ulama mengatakan Nabi SAW telah campur di antara dua alat yang bahaya ini. Kata di ahli falsafah ni, ahli fikir, dia kata nikmat hanya sejengkal. Istilah dia nikmat sejengkal. Lidah kita ni kalau kita tarik sejengkal ya, panjang dia lebih kurang ya. Jadi tapi dia punya nikmatnya suka lah. Cakap kata huduh kau, oh seronok. Kalau boleh cakap maki orang, kutuk orang atas pentah, lagi ramai orang dekat stadium, lagi sedap kita kata. Nya takbir dia orangnya sorok dia orang tak. Oh sedap. Ataupun kita makan benda tak baik, benda kotor, benda haram, sejengkal dia. Sama jugalah, yang satu lagi pun lebih kurang jugalah. Nah, nikmatnya sejengkal tapi bala bencana dia. Nah, Nabi kata apa? Adman lahul jannah, aku jamin orang ni ke syurga. Subhanallah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Pengajaran daripada hadis ini, setiap muslim hendaklah memelihara lidah dan kemaluannya daripada perkara yang haram. Yang kedua, memelihara lidah dan kemaluan daripada perkara adalah jalan untuk ke syurga dan melepaskan diri daripada api neraka. Di antara benda yang tak terkawal ni, terutama sekali lidah kita tu. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, lidah kita ni dengar kata tak dengar kata? Tak dengar kata dia. Duduk atas masjid pun boleh buat maksiat. Duduk depan Kaabah boleh tak boleh mengumpat orang? Mengumpat orang lagi. Tok imam ni baca tak sedap contohnya. Dia mengumpat imam. Imam aja haram pula tu. Kalau imam kapur dia boleh tahan. Imam aja haram pun tak selamat dari lidah dia. Ini bahaya ni. Kita kata lidah ni satu penyakit maksiat yang boleh di mana-mana saja. Datang masjid boleh, tapi kemaksiatan kemaluan tu payahlah, kena ada tempat dia kan. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga kepada orang yang melakukan kebaikan. Jadi Nabi kata aku bagi syurga kepada kamu. Maka kenapa sekarang ini ramai orang yang menganggap menjanjikan syurga adalah suatu kesalahan, sedangkan inilah cara Islam mendidik penganutnya. Jadi ada setengah ajaran ni dia tu tak boleh. Siapa dia buat ibadat kerana nak syurga, jadi tak betul orang tu lah, dia tak betul. Jadi timbul isu syurga neraka ni. Sebab Nabi kata aku nak pergi syurga. Nabi ajar kepada kita as'alullahal jannah, mintalah syurga. Tiba-tiba kata tak boleh minta syurga pula kita ni. Ini dia panggil satu kepahaman yang silap. Hadis yang keempat dalam bab kita ni, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, muttafaqun alaih. Artinya, sesungguhnya terdapat orang yang menuturkan, berkata dengan satu perkataan yang dia tidak jelas. Kita kata je, tak tahu apa benda. Dia tidak terfikir sama ada baik ataupun tidak. Kalau kita tahu tak baik, mungkin kita stop. Kita pun tak tahu baik tak baik.
menyebabkan dia dihumbankan ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Na'udzubillah. Timur dengan barat ni dekat ke jauh? Jatuh atas kursi berpatah pinggir dah. Nah, ni timur dengan barat. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, siap muslim hendaklah menjaga lidahnya dan janganlah sewenang-wenang melepaskan perkataan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Jadi semua hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam Nawawi sini, hadisnya nak cerita kepada kita jaga lidah, jaga perkataan. Perkataan yang buruk akan dibalas dengan buruk, perkataan yang baik akan dapat kebaikan. Allahu Akbar. Jadi perkataan buruk sekalipun orang yang menuturkannya sedikit pun tidak menganggapnya sebagai salah. Kita rasa tak salah kata-kata kita ni, tapi oleh kerana dia salah, dia kena ambil tindakan. Pasal itulah Allahu Akbar, kita kena berfikir panjang. Nak kata satu perkataan ni, tengok dulu baik buruk dia. Hari ni tak adalah tuan-tuan, jangan duk bimbang lah. Nak cari orang yang tak bercakap buruk, nak mencari orang yang tak menulis dengan perkataan yang tak baik, memang agak sukar. Karena itulah, kalau tengoklah dalam kuliah-kuliah yang anak pilih tajuk-tajuk menjurus ke arah ni, ke arah jaga lidah, jangan mengumpat, jangan duk kutuk orang, jangan. Pasal bila kita cerita, kita ingat. Bila kita dengar balik, kita pun teringat balik. Sebab hari ni memang agak terlalu sukar. Nih, hodok komen-komen dekat Facebook ni, dia ingat free. Lah, tak ada free. Sama juga dengan bercakap tak fikir. Dia kadang-kadang kita, contohnya kita letak nasihat lah, beritahu ulama mengatakan hadis ni dhaif, hadis ni palsu, tak ada sanad. Oh, dia maki kat bawah tu bukan main sedap. Awak ingat awak seorang ke alim atas dunia ni? Beribu lagi orang lain. Dia tabuh, kata orang luar kata tabuh. Kalau kita agak nyek tegak rapak. Jadi adab memang agak sukar zaman kita ini, susah. Hadis yang ke-5, wa anhu, yani daripada dia lagi, daripada Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Artinya sungguhnya terdapat seseorang yang bercakap dengan perkataan daripada perkataan yang diridai oleh Allah, sedangkan dia sedikit pun tidak mengendahkan perkataan tadi. Allahu Akbar. Kita bercakap perkataan yang Allah suka, Allah redha. Contohnya, kita berjalan, tengok dua orang duk kelahi, kita pun pegang gosok. Ya akhi, saudara, jangan kelahi lah, mari kita berdamai. Kita kan adik-beradik, kita kan saudara orang Islam. Biasa, simple je cakap apa kita. Ataupun tengok orang duk kacau anak perempuan orang, contohnya, kita pergi nasihat, adik, tak sawak kerja ni lah, kalau rasa nak bini minta, main-main lagu ni tak bagus. Jadi perkataan kita tu bukanlah niat nak pergi tazkirah, nak pergi ceramah apa, spontan ya. Tengok Nabi kata apa, dia tak tahu pun perkataan itu biasa ya, tegur gitu ya, tetapi Allah telah mengangkat kedudukannya dengan sebab perkataan tadi beberapa darjat. Subhanallah. Dan sebaliknya ada pula yang bercakap dengan perkataan daripada perkataan kemurkaan Allah. Kita kata tu relax ya, orang duk bercakap bak ukur-ukur hudud ni, kita berjaput juga duk kedai kopi kan, mai apa hudud-hudud ni, putus tangan orang, cakap gurau-gurau ya, suka-suka, kawan-kawan di atas meja, tepuk meja begini. Kita tahu kata-kata tu menggoris syariat. Bercakap dengan perkataan kemurkaan Allah, sedangkan dia tidak sedikit pun tidak mengendahkan perkataan tadi. Dia ingat ke gurau ya, menyebabkan dia dijatuhkan dengan sebab perkataan itu ke dalam neraka, wal'iyazbillah. Jadi ada benda-benda kadang-kadang kita tak tahu benda itu besar, tapi
kedudukannya di sisi Allah Ta'ala besar. Ada benda yang kita rasa lekeh lah. Lekeh apa? Hina Islam tu ingat ke lekeh ke? Tak. Jangan main-main. Jangan duk rasa benda-benda yang menyentuh tentang perkara-perkara macam ni kita rasa boleh main-main. Pengajaran hadis, perkataan yang baik dijanjikan dengan darjat-darjat ketinggian di syurga, sekalipun yang menuturkannya menganggapnya sebagai perkataan biasa saja. Jadi biarlah kita selalu guna perkataan yang baik untuk kebaikan. Perkataan yang buruk sekalipun dianggap remeh akan dibalas dengan neraka, sebagaimana ayat wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Kamu anggap benda tu remeh tapi dia besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allahu Akbar, perkataan boleh mengundang bala besar pada kita. Hadis yang ke-6, wa an Abi Abdurrahman Bilal bin al-Haris al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma kana yazunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah yaumi yalqah ila akhiril hadis. Rawahu Malik fil Muwatta wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya, sesungguhnya ada seorang yang bercakap dengan perkataan daripada keredaan Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak sangka pun akan sampai perkataan itu kepada tempat yang ia perkataan sampai daripada kemuliaan dan pahala. Jadi kita cakap biasa lah, tapi dia punya kedudukan sebegitu tinggi. Allah akan tuliskan baginya dengan sebab perkataannya tadi keredaannya sehingga kepada hari kiamat. Subhanallah, keredaan dia sampai ke hari kiamat. Dan sebaliknya, dan ada pula lelaki yang bercakap dengan perkataan daripada kemurkaan Allah, dan dia tidak sangka pun akan sampai perkataannya tadi ke tempat yang ia sampai daripada keburukan dan kemurkaan Allah. Allah akan tuliskan baginya dengan sebab perkataan tadi kemurkaannya sehingga kepada hari kiamat. Samalah hadis tadi, lebih kurang ya. Imam Nawawi dibawa banyak sekali hadis-hadis dalam bab kita ni menunjukkan kepada bahayanya perkataan. Kita ya duk anggap mudah, anggap remeh-temeh ya. Kata kat suka, malaikat duk tulis, Allah dah murka, kita tidur senang. Na'udzubillah. Hadis ni riwayat Imam Malik dalam Muwatta dan Al-Tirmizi katanya hadisun hasanun sahih. Pengajaran hadis, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, sepanjang pengetahuanku, Ibnu Abban ni orang hebat lah, ulama tokoh dalam bidang hadis, tidak ada kekhilafan pun di kalangan ulama bahawa yang maksud dengan perkataan ini ialah perkataan di hadapan pemerintah yang zalim. Ingat, satu perkataan umum, itu jelas. Ibnu Abdul Bar tambah satu lagi, perkataan di hadapan pemimpin yang zalim. Pemimpin suka khianat kepada rakyat, ambil harta, rampas harta rakyat contohnya. Jika seorang bercakap untuk menyukakan hati pemerintah tersebut, sedangkan mendatangkan kemurkaan Allah, seperti perkataan bersetuju untuk membunuh seorang muslim atau menzaliminya atau sebagainya, maka dia akan mendapat kemurkaan yang kuat daripada Allah. Pengampu ni ingatlah, pemimpin ini, pengampu, pengawal semua ni, dia tulis benda-benda yang menyebabkan kawan tu tak sedar, lagi hari lagi angkuh dia, sebab dia tak tahu dia salah. Tak ada siapa pun yang bagi nasihat cara betul kepada dia. Begitu juga dengan perkataan keredaan Allah di hadapan pemerintah yang zalim, seperti perkataan yang menjauhkannya daripada menurut hawa nafsunya dan menyekatnya daripada melakukan maksiat yang ingin dilakukannya, maka dia akan mendapat ganjaran keredaan yang tidak terhingga daripada Allah. Jadi kalau orang berani pergi sampaikan benda-benda macam ni kepada pemimpin, tinggi darjat dia. Sebab baik pemimpin, banyak benda kebajikan.
masyhur di kalangan imam-imam salafus saleh. Dia kata, aku ni kalau ada doa yang mustajab, aku akan doa untuk pemimpin. Sebab kalau pemimpin baik, habis satu negeri mendapat manfaat daripada dia. Tapi kalau pemimpin jahat, kita bantah setara mana pun kena kita. Tak payah sebutlah contoh apa-apa yang kita tak setuju ni. Memang tak setuju berlaku. Tapi kalau dah diaktakan, diwartakan, kena. Allahu akbar. Allah. Hadis yang ketujuh, wa an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah hadisni bi amrin a'tasimu bih. Qal qul rabbi Allah summa istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya, akhwafu ma takhafu alayya. Fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadza rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahu kepadaku dengan satu perkara yang boleh aku pegang dan aku akan selamat dengannya. Ajar kepada saya satu benda, satu amalan yang saya nak berpegang dengan dia untuk selamat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar apa dia? Qul rabbi Allah, katakanlah Tuhanku ialah Allah. Kemudian istiqamah. Amal istiqamah, tetap beristiqamah di atas Islam. Maknanya laksanakan segala tuntutan syariat ini dengan baik. Itu dia panggil istiqamah. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling kamu bimbangi untuk diriku? Rasulullah bimbang apa dengan saya? Tegur saya. Nabi pun mengambil dengan lidahnya dan bersabda. Nabi kita tarik lidah dia, kata hazah, nih lidah ni. Allahu akbar. La ilaha illallah. Pengajaran hadis, perkara pertama yang perlu ialah keimanan, kemudian keamalan yang berterusan, yakni istiqamah. Manakala kita istiqamah saja, iman tak jadi. Dia kena istiqamah, iman dulu baru mari istiqamah. Yang kedua, istiqamah adalah perkara yang sangat penting untuk seorang mukmin, kerana inilah ulama muhaqqiq, ulama yang meneliti hadis-hadis ini berkata istiqamah mengatasi karamah. Mana karamah ni kemuliaan, orang salah bui kepada saat karamah ni. Tapi nak istiqamah duduk atas landasan yang benar, itu agak sukar. Agak sukar. Hadis ini sekali lagi memperingatkan kita tentang betapa pentingnya jaga lidah. Kalau kita tak jaga lidah, berat tak berat kita? Memang sangat berat untuk menerima amalan yang besar ini. Jadi itulah diantaranya pelajaran kita hari ini. Kita dapat baca 7 hadis dan 3 ayat Quran. 7 hadis maknanya 10 tazkirah. Semuanya mengetuk kepala kita belaka betapa pentingnya menjaga lidah. Kita banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah bi asma'ihil husna wa sifatil ula an yuwaffiqna. Kita minta dengan nama Allah yang maha mulia, sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah taufikkan kepada kita dapat menjaga lidah kita daripada menghamburkan perkataan-perkataan yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sambung lagi hadis yang seterusnya di dalam siri yang akan datang, iaitulah hadis yang ke 1519. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.